Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa nusalli wa nusallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Tuan-tuan puan-puan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. InsyaAllah tuan-tuan, pada malam ni kita akan menyambung lagi kita punya kuliah maghrib kita guna pakai kitab Apakah Kerugian Dunia dengan Kemunduran Umat Islam, Madza Khasiral A'lam bil Hintatil Muslimin. Kita masuk kepada subtopik yang baru, masih lagi dalam bab yang pertama, masih lagi tak habis lagi berbincangkan tentang Rom. Ada lagi satu subtopik, dua subtopik tentang Rom, bangsa Yahudi, kemudian nak pergi kepada Islam lepas tu. Cantiknya kitab ni, buku ni, dia pandangan sarwa dia luas. Dia pusing jauh, dia bawa nak masuk ke Islam tu. Best. Maulana Abu Hasan Ali An-Nadwi. Sonok. Karya-karya penulisan Maulana Abu Hasan Ali An-Nadwi ni sonok. Dia mencakupi dan lengkap lah kalau bagi saya ni, insya-Allah. Cuma bahasa beliau agak tinggi. Mana kita mula terus lah, muka surat 35. Baik, runtuhnya kehidupan sosial dan kegoncangan ekonomi, bab tu. Okey, baik. Pada waktu itu ni yang kita dah sembang sebelum ni zaman baru nak establish ni. Baik. Pada waktu itu pusat kerajaan Romawi maupun di kawasan timur sedang dilanda keruntuhan kehidupan sosial yang total. Keruntuhan kehidupan sosial yang total. Bermaksud sosial dah tak ada. Perkembangan sosial orang kata apa? Ketamadunan lah. Tidak ada. Mobility sosial dalam bahasa sejarah kita pakaikan. Mobility sosial tidak berlaku. Saya ingat lagi dulu masa zaman sekolah, kita compare antara kerajaan Cina, dinasti Cina dengan dinasti India. Apa perbezaan dia? Di Cina, mobility sosial berlaku. Anak orang miskin, mereka boleh masuk sistem peperiksaan awam, jawab periksa, kalaulah lulus, boleh masuk dalam kerajaan dan boleh meningkatkan dan mengubah nasib keluarga. Berbeza dengan tamadun Indus, kalau mereka itu kasta yang rendah, pandai macam mana pun, itulah kasta dia. Kalau dia kasta yang tinggi, Brahmin kan, kalau dia teruk macam mana pun, tinggilah kasta dia. Jadi mobility, pergerakan sosial tak berlaku. Tapi dalam perbincangan kita malam ni, dalam ketamadunan Rom, tak ada tu Okay. Walaupun di sana sini banyak rakyat yang menderita, namun pemerintah tetap menaikkan bermacam-macam pembayaran pajak. Walaupun rakyat sedang menderita, tetapi pemerintah tak peduli. Dia menaikkan cukai, tak kisah apa yang dihadapi oleh rakyat, pemerintah tak rasa benda tu. Tak rasa. Dalam istilah bahasa, kita pakai satu perkataan disebut sebagai hegemoni. Kan? Hegemoni ni rajin orang guna perkataan hegemoni ni. Hegemoni ni bermaksud pemerintah ataupun penguasa, kalau bukan mereka pun siapa pun lah. Dalam istilah sastra kita kata the man. Orang yang the man. The man ni saya ambil pada perkataan dalam cerita School of Rock. The man. The man ni orang yang berkuasa. Kalau jadi sekolah kira cikgu, kalau di negara kira kerajaan. Macam itulah the man, orang yang berkuasa ni. Hegemoni ni adalah bila mana orang berkuasa ni dia menipu orang bawahan dia, gerakan dia ini menipu orang bawahan dia, tetapi mempergunakan orang bawahan dia, dan orang yang menentang kesilapan mereka itu, penipuan mereka itu, apa yang mereka perbuat itu dilihat sebagai salah dan berdosa. Sedangkan mereka tu buat salah dah. Tapi orang yang bawahan mereka itu yang menentang kesalahan yang mereka buat itu dianggap mereka tu lah jahat, salah dan berdosa. Sehingga kan orang tak berani nak tegur. Saya rasa hegemoni ni berlaku di dalam dunia Islam hari ni. Kita bebas buat salah, kita bebas melakukan kesilapan, dan kita meletakkan kesilapan itu atas jenama bangsa dan agama. Akhirnya orang yang nak tegur kita, orang tu jadi takut. Dan orang yang menegur itu pula akan dianggap salah dan berdosa. Ini hegemoni. Baik. Berlaku dalam ketamadunan Rom ni.
pemerintah menaikkan berbagai macam yuran dan pajak sampai rakyat banyak menyimpan kemarahannya terhadap pemerintah. Jadi politik ni. Tapi ni cerita dalam Rom lah. Rakyat menyimpan kemarahan. Sebab tu Islam boleh masuk ke tamadunan barat dulu. Bahkan rakyat-rakyat mereka itu bergembira dengan kedatangan orang Islam. Kita baca tentang kisah-kisah Tariq bin Ziyad dan sebagainya. Satu segi memang berjuang, tapi segi yang kedua adalah memang rakyat-rakyat negara kufar itu sendiri nak Islam datang membebaskan mereka. Memang dia penat. Kerana mereka tak tahan dengan penindasan yang dilakukan oleh pemimpin mereka sendiri. Bahkan mereka merindukan, ni dia bodoh kata. Bahkan mereka merindukan kedatangan bangsa asing di negeri itu. Saya ingat lagi buku Syekh Al-Hadi, tokoh ulama di Pulau Pinang kan. Hikayat Faridah Hanum. Banyak nukilan-nukilan dia memang keras. Ada satu pernyataan itu dia kata, tapi benda tu terpakai, tak tahulah saya tak kata sokong, tak kata lawan. Tapi deep lah. Dia kata ada pun tentera-tentera Inggeris itu adalah tentera-tentera kiriman Tuhan Rabbul Alamin yang datang ke tanah Melayu untuk mengajar sultan-sultan Melayu yang tak tahu memerintah negeri. Dah ayat tu. Yang hanya tahu menghabiskan harta dan tak tahu memerintah negeri. Bagi dia orang putih yang bawa undang-undang, yang bawa semua tu. Tapi pernyataan itu nak kata 100% betul pun tak boleh juga. Nak kata 100% salah pun tak boleh juga. Sebab kita sudah ada undang-undang. Kalau tidak, mana ada undang-undang Melaka, undang-undang 99 Perak, undang-undang hukum kanun Melaka kan. Ada, cuma mungkin ada beberapa tempat yang sistem undang-undang itu tidak berjalan. Kalau tidak, mana mungkin sampai cerita-cerita kat kita tentang pembesar dengan Sultan Mahmud yang mangkat dia julang tentang kerat perut nak cari buah nangka balik tu. Kemudian cerita tentang anak bendahara Tun Perak, Tun Ali, bukan Tun Ali, Tun lain. Yang main sepak raga terkena dengan anak Sultan Mahmud tu kan, jatuh tengkolok dia dan ditikam. Sejauh mana kebenaran cerita tu, tapi kalau cerita tu wujud, maka apa yang diceritakan oleh Syekh Al-Hadi ni betul lah. Tapi bukan semua begitu. Kita ramai tokoh-tokoh sultan yang hebat-hebat. Sultan Alauddin Rakyat Shah yang menangkap pencuri di waktu malam. Sultan Iskandar Muda di Aceh Darussalam. Sultan Iskandar Sani, anak dia, anak putera Pahang. Dan ramai lagi. Baik. Kenaikan harga sewa dan adanya bermacam-macam peraturan untuk merampas harta rakyat yang tidak mampu untuk membayar sewa banyak menimbulkan keresahan dalam kalangan rakyat. Yang ni seronok. Dia kata rakyat tak mampu bayar sewa, hidup menderita, hidup susah. Pemerintah kaya. Macam ceramah politik mana ni? Pemerintah kaya. Pemerintah kaya, rakyat susah. Dan bila rakyat susah, sewa kedai dinaikkan tinggi pula. Dan bila sewa dinaikkan tinggi, rakyat tak mampu bayar, kedai rakyat itu diusung dan dilipat. Tuan-tuan, ceramah saya ni orang akan buh di YouTube. Orang akan dengar tak tahu sampai bila kan. Kalau orang dengar sekarang, orang kata, dia ni ustaz ni PH. Pasal kata kat kerajaan. Nanti bila kerajaan bertukar, orang dengar pula orang kata, ustaz ni UMNO Sebab masa tak kena kan. Dalam bahasa sejarah kita kata anachronism. Banyak faktor yang tersalah sebab orang tersalah meletakkan masa dia. Contoh ingat tak Julius Caesar, satu ayat yang terkenal, Vidi Vinci V apa? Ingat ayat 3 tu. Saya datang, saya tengok, saya takluk. Kemah balik dah. Vidi Visi. Vidi Visi. Julius Caesar kan ayat tu kan. Ayat tu saya sendiri pun pernah guna dan pernah dengar orang kata dulu kan ayat itu digunakan oleh Kristian untuk nak takluk dan misi Salibiah, misi Kristianisasi kan. Tapi sebenarnya ayat itu Julius Caesar guna pada tahun 44 sebelum Masihi. Ayat itu cerita dia Julius Caesar sedang bergaduh dengan satu pemerintah Parsi. Nama saya lupa. Tapi peperangan itu pemerintah Parsi itu cabak dia dan dia lawan dan dia menang hari itu juga. Sebab tu dia kata aku main negeri ni, aku tengok, aku jajah. So, peperangan antara Julius Caesar dengan pemerintahan Parsi 43 sebelum Masihi. Bermaksud Nabi Isa tak ada lagi. Kristian belum wujud dan Islam lagi lah tak ada lagi masa tu. Islam kita ni lah. Jadi maknanya walaupun ayat itu betul tetapi pemakaian ayat itu salah tempat.
Kadang-kadang kita kata 3 ciri ini digunakan oleh mereka untuk menyebarkan Kristian, nak jatuhkan Islam. Di sudut sejarah tak betul lah, sebab dia bukan berlaku begitu. Ayat itu diungkapkan sebelum kelahiran Nabi Isa lagi. Dia panggil anachronism. Dia bertentangan fakta dengan masa sejarah. Tuan-tuan, maka kenaikan harga sewa dan bermacam-macam peraturan untuk merampas harta rakyat yang tidak mampu untuk membayar sewa banyak menimbulkan keresahan dalam kalangan rakyat. Di dalam negeri yang banyak dilanda pemberontakan dan bentrokan. Bentrokan ni Indonesia ni maksud dia apa? Bentrokan ni apa? Kehancuran macam tu lah kan. Bentrokan. Kebobrokan macam tu lah kan. Anwar suka guna tu kan. Di tahun 532 Masehi, diperkirakan jumlah korban yang berjatuhan di ibu kota Konstantinopel ada 30,000 orang. Yang mati untuk lawan kerajaan memberontak ni, kerajaan tak jatuh-jatuh juga. Tetapi rakyat itu tertindas, dikirakan 30,000 orang mati plus minus. Hanya untuk menentang kezaliman kerajaan, tapi tak mampu jatuh juga. Walaupun keadaan ekonomi rakyat sangat buruk, namun para penguasa tetap menghambur-hamburkan wang untuk berfoya-foya. Penyakit ini dah melanda para kaum pemimpin sejak begitu lama. Dia bukan sahaja menyerang kepemimpinan Islam, tetapi dia menyerang semua kepemimpinan dunia. Kita telah bincangkan kisah ini di dalam kitab kita yang lama, Qisasul Anbiya itu. Terdapat beberapa kepemimpinan besar yang diuji. Dan kalau kepemimpinan itu jahat, saya tak bawa itu. Mereka disokong oleh kuasa-kuasa yang gaib. Kita dah bincang dalam satu riwayat saya bawa dulu ni. Ada tuan ingat tentang Namrud alaihissalam. Astagfirullahalazim. Namrud alaihissalam. Namrud dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Namrud yang didatangi oleh dewa cahaya. Ada riwayat sebut kan? Yang membantu kekuasaan dia. Baik, rupanya Rom pun berlaku benda ni. Walaupun keadaan ekonomi rakyat sangat buruk, namun penguasa tetap menghambur-hamburkan wang untuk berfoya-foya. Sehingga keinginan mereka satu-satunya hanyalah untuk mendapatkan wang dengan cara apa saja demi dapat memenuhi hawa nafsu mereka sahaja. Baik. Segala dasar akhlak dan moral telah runtuh sehingga banyak orang yang lebih senang memilih jalan membujang daripada kahwin agar dapat hidup bebas. Jadi bila ekonomi ni sangat penting. Bila ekonomi affected, so dia akan berkait dengan sosial. Hari ni kita risau kalau dalam negara kita ini ekonomi terancam dan terjejas. Dia mesti berkait dengan sosial. Dia akan menyebabkan jenayah meningkat. Ingat tak Ustaz Salman Ali? Kan dia ceritakan kami di Qatar naik motor besar, kereta besar, berhenti singgah sembilan Zohor. Kereta tak tutup aircon lah. Biar enjin buka lagu tu, dalam tu ada laptop, ada semua. Siapa pun tak gaduh nak ambil. Yalah, nak berapa nak ambil, semua orang kaya. Kita tuan-tuan semayang, ambil semayang tinggal jam. Rakaat pertama teringat Allah ada jam kat bilik wudu. Tak semayang duduk tuan-tuan. Tak senang duduk kita. Betul tak? Baik, saya sambung. Ini contoh lah kan. Bukan kita ni teruk sangat, tapi kita nilai sendirilah kan. Baik. Tapi nak bagi tahu. Tapi tuan-tuan, bila saya dengar cerita Haji Mat tu kan, member cerita tu, saya rasa macam kalaulah semua benda ni tak ada kat Malaysia, kalau semua bersih tak ada rasuah. Kaya kita ni tuan-tuan. Maknanya kaya sungguh kita. Gaji cikgu boleh bayar banyak, gaji doktor boleh bayar banyak. Lah tuan-tuan, gaji tak tahulah, saya sembang dengan lecturer kata gaji lecturer berapa banyak, tak berapa lama dah tak review. Kan, tak naik, kemudian gaji para doktor tak padan dengan kerja. Kan? Doktor tahu. Saya sembang adalah kedua tiga orang kawan kan. Tak padan lah kan. Dengan pengorbanan yang mereka lakukan. Maka tuan-tuan, situasi sekarang ni kita bimbang pada akhirnya akan membawa gejala sosial yang cukup tinggi. Sebab orang akan mula mencuri, orang akan mula dah tak ada takwa dah tak berhiraukan daripada mana sumber duit asalkan boleh survive. Hari ni kalau tuan-tuan tengok di media sosial, berapa ramai orang buat konten-konten yang sampah demi untuk duit. Konten yang merepek-repek sebab nak cari pendapatan. Kadang-kadang kita tengok konten ni betul-betul sampah, betul-betul merosakkan masyarakat, tapi dia buat sebab itu adalah antara punca nak jana keuangan. Darah YouTube ni sekarang. Kadang-kadang dengan konten yang mereka berlindung di sebalik label social experiment.
Bubuh social eksperimen semua orang jadi tak marah. Tapi padahal apa yang diperbuat tu merapu. Ada orang buat social eksperimen yang pelik-pelik yang menyakitkan hati orang, suruh tampak suami sendiri lah, baru dia viral kan. Kemudian buka, tak tahu, cerita tu jadi panjang, tapi masyarakat kita ke arah tu sekarang. Baik. Sebab tu orang lebih senang memilih hidup membujang daripada kahwin agar dia dapat hidup bebas dan tak terbeban. Saya rasa benda ni akan berlaku kat Malaysia ni. Arab Saudi dah berlaku dah. Ramai kawan-kawan Arab Saudi saya di UAE cerita lelaki umur 40 baru boleh kahwin sebab mahal sangat hantaran mereka. Sampai fatwa dunia membincangkan tentang bagaimana menikah dengan perempuan yang berada, perempuan tu bayar duit semua, melainkan lelaki tu bayar duit. Mas kahwin lelaki tu bayar lah, tapi duit-duit dia ni perempuan tu sara. Halal ke tak halal nikah macam tu? Dibincangkan dalam fatwa di Saudi. Sebab tak boleh dah. Perempuan makin pandai makin berjaya, lelaki makin tak cerdik makin susah. Jadi macam mana nak sara mereka? Macam dari pelbagai. Di Saudi kebanyakan orang pilih macam ni tuan-tuan. Reja teruk ni, kemudian ular umur 40 baru cukup duit nak kahwin. Takkan dia nak kahwin dengan markah dia umur 40 juga. Dia akan cari hak lagi muda. 19, 18. Maka dia jadi tak balance. Bila semua macam tu, dia jadi tak balance. Dan perempuan yang dah terlepas range 25-26 akan jadi nak dapat tu. Ini gejala sosial yang sahabat saya sendiri cerita. Dia orang Saudi sendiri, dia kata ini berlaku di Saudi sekarang. Penyakit ni sebab budaya masyarakat yang meletakkan hantaran mas kahwin terlalu mahal. Hantaran lah. Waktu itu keadilan sama saja seperti yang dikatakan oleh Sale bahawa keadilan dapat dibeli dan ditawar-tawar seperti harga barang. Sedangkan penyuapan dan korupsi tak jarang dilakukan orang. Ayat Maulana sedang. Keadilan boleh dibeli. Kena betul-betul musim ni. Katanya penyakit Rom ini, penyakit yang orang ada duit, dia boleh beli keadilan itu. Dia ada duit, dia boleh bayar. Dia dilihat orang yang hebat dan berdik, orang yang tak bersalah. Orang yang tidak ada duit akan dilihat bersalah. Hari ni tuan-tuan minta maaf sebut lah. Berlaku di tempat kita sekarang. Orang yang mewah dan berharta yang ada kedudukan pula, selalunya mereka terlepas. Tapi orang yang marhain, yang biasa-biasa saja, kadang-kadang hanya dengan mencuri roti di kedai runcit, mereka akan terima hukuman. Kadang-kadang bila kita baca berita macam ni, kita jadi sakit hati. Tapi apa kita boleh buat? Sakit, tapi apa kita boleh buat? Tadi pula viral isu Upsi dengan Ustaz Ebit Liu kan. Tuan-tuan, tak tahulah. Tak tahu nak kata lah. Bagus kita baca kitab ni agar kita muhasabah. Penyakit Rom ini telah menimpa kita hari ini. Kita terpaksa mengaku. Draconian law kita ada bincang bulan lepas. Undang-undang yang orang kaya bila dia boleh bayar, dia adalah betul. Orang miskin tak boleh bayar, dia adalah salah. Ustaz Syamsuri pernah sebut dalam ceramah kan, dia katakan bagaimana kalau orang tu dia ada pengaruh, dia ada duit, dia kena saman 300. Dia boleh bayar kalau gaji dia 30,000. Tapi sebab dia ada pengaruh, dia boleh telefon kawan dia, cancel saman tu. Orang yang miskin kalau gaji dia 700, kena saman 300, besar. Dan dia tak ada kawan, dia kena bayar. Tak baik kena masuk penjara. Kalau dia orang menjaga malam-malam, kalau kena penjara sebulan, 30 malam kedai tak boleh buka. Ini yang berlaku dalam budaya kita sekarang, dalam masyarakat kita sekarang. Bukan nak kata undang-undang tu salah, tapi tak tahulah, kita kaji tengoklah punca dia macam mana. Edward Gibbon Gibbon pernah berkata dalam bukunya, di akhir abad ke-6, kerajaan Rom Timur sedang berada dalam titik keruntuhannya yang paling drastik sekali. Di akhir abad ke-6, tu 500 lebih. Tuan-tuan, zaman ini yang Rom, keruntuhan Rom, tapi masa tu Islam sokong Rom. Tuan-tuan, Quran surah Ar-Rum yang kalau baca Rom tu kan, cerita pasal masa tu orang-orang Mekah, orang jahiliah Mekah ni, dia masa tu Rom dengan Parsi perang. Masa tu orang jahiliah Mekah ni sokong Parsi sebab agama pagan, agama sembah berhala, sembah api kan. Jadi bila orang jahiliah sembah api sokong Parsi, orang Islam ni Nabi sokong Rom masa tu. Bukanlah sokong sebagai agama, sebagai nak bagi kita semangat, nak support, sebab at least atas dasar agama samawi. Macam turun ayat tu. Baik. Dan kerajaan Rom ni mengalami satu proses yang panjang. Saya baca baru ni buku. Saya tunjuk bila pasal buku baru keluar ni. Bukan buku saya, buku Dr. Al-Faris Abdul Razak yang serta lecturer kami tu di UAE. Ghalibatul Rum, tajuk dia Rom menuju Empire. Dia dengan kawan-kawan dia ni pengkaji, dia bersuka pergi kaji.
Dia cerita tentang sejarah Rom ni seronok tuan. Saya sampai buat nota saya nak cerita kat tuan-tuan. Bagaimana Rom ini mengalami proses yang panjang terus nak bentuk Rom tu. Saya tunjuk buku ni lah dekat video. Dalam dia support guru kita juga kan, guru saya ni, Dr. Al-Faris Abdul Razak ni. Kita boleh support dia. Sedap. Buku dia sebelum-sebelum ni pun memang sedap. Saya dalam kelas dia, saya tak banyak cakap. Saya malu dengan dia. Saya dia orang hebat. Tuan-tuan, bagaimana dia ceritalah proses nak pembentukan Rom ni. betul lah. Pepatah Inggeris katakan Rome wasn't built by a day kan. Rom tak dibuat dalam satu hari dengan all roads lead to Rome. Semua jalan menghubung kepada Rom. Yang kita nak cerita lah ni dah keruntuhan Rom dah. Tapi Rom asal-asal dibuat asal-asal dari tahun 23 sebelum Masihi. Raja pertama Rom tu Augustus Caesar. Julius Caesar semua ni dia zaman awal lagi. Ya, saya cerita lah. Kalau tuan-tuan tak apa nak klik, tuan-tuan kat tengah. Nak bagi tunjuk bagaimana pembentukan Rom itu daripada dia tak ada apa, dia naik, akhirnya dia jatuh seperti mana yang kita bincang sekarang. Itulah fasa ketamadunan umat. Ibn Khaldun sebut dalam Muqaddimah, sebagaimana fasa tamadun, begitulah fasa manusia pun. Dia akan lemah, kuat, paling kuat, dan dia akan lemah balik. Manusia pun macam tu lah. Kan? Tamadun pun begitulah. Sampai satu masa dia akan jatuh. Ya? Baik. Dia cerita kat sini, saya buat nota, saya tak apa, nama pelik-pelik. Tuan-tuan ingat tak perang Troy, dalam filem Troy tu? Troy ni dia berlaku lama lagi. Tak silap saya 100 tahun sebelum Masihi. Dia lagi lama. Dia cerita Troy ni tentang kerajaan Sparta nak pergi serang kerajaan Troy sebab anak putera Raja Troy ni pergi ambil bini dia, Helen of Sparta tu. Dalam filem tu saya tengok Helen tu. Helen tu saya tengok, betul kan? Jadi tuan-tuan, tapi memang dalam sejarah, kenapa dia ambil pelakon yang lawa? Sebab dalam sejarah memang dikatakan Helen ini terlalu lawa sampai orang biasa tak boleh tengok dia. Helen ni. Tapi ada saya baca satu teori yang sangkal, dia kata Helen tak lawa pun. Hanya propaganda je. Sebab dia tak lawa lah, orang tak dibenarkan tengok dia. Sebab kalau tengok sekali lagi, kantoi yang tak lawa. So tak boleh tengok. Dia hanya kosmetik saja. Tak tahulah. Okay, ini sejarah barat. Tapi tak apa. Cerita Troy pun menarik untuk kita fikirkan. Bagaimana tentera Trojan ini menipu penduduk Troy dengan buat masuk kuda kayu. Kan dialog dalam filem tu cukup menyentuh hati bila mana kuda tu duduk depan. Kan dia pun tak boleh tembus masuk tembok Troy begitu lama. Maka akhirnya depa cadangkan reka satu kuda kayu besar buat masuk dalam kota tu. Depa tentera Trojan menyorok dalam tu. Maka bila tentera-tentera Troy ni keluar tengok kuda mana besar sangat ni. Maka kata putera Troy ni bakang. Okey. Putera Troy yang adik tu lah. Adik yang pergi balas bini kawan tu tu. Yang abang Hector tu mati dah. Adik dia kata bakang. Ini semua strategi politik. Ni nak lompat pati ni, nak masuk ke bakang sebelah ni. Bakang dengan terima. Adik dia kata. Tapi sebut jadi salah pula. Ahli-ahli politik tua yang dalam Troy ni kata, apa nak bakang ni, Tuhan bagi ni. Ingat senang kau, kuda main pada mana halam, manusia tak boleh buat. Tuan-tuan tengok dalam gambar tu, dia kata apa? Ini hadiah daripada Tuhan. Buat masuk. Adik kata jangan, bakang. Sedangkan dalam kuda tu ada tentera. Ini kisah benar. Maka politik muda lawan politik orang lama mana boleh lawan. Mau masuk juga kuda tu. Bila masuk kuda tu dalam kota, waktu malam dia keluar daripada kuda tu, dia pasang ke dalam. Itu yang berlaku dalam sejarah Troy. Dalam sejarah Troy. Daripada kisah Troy itulah putera yang tadi tu yang nama dia Aeneas kot. Aeneas ni dia lari pergi ke satu tempat. Dia belayak dengan ayah dan anak dia dan isteri dia pergi ke satu tempat. Dan dalam sejarah kata ayah, tapi dalam filem Troy tu ayah tu mati kan. Tapi dia belayak ke satu tempat. Sampai di satu kepulauan dia jumpa satu babi betina putih. Dan babi tu bagi cakap dekat dia, hang kena buat pemerintahan kat sini. Cara cerita Melaka lagi okey kot pada cerita dia bawah. Kita at least kira pelanduk okey kan. Dia bawa babi tu mai. Dan memang ada kat duit sini. Di mana ada kat duit sini? Negara mana? Portugal. Pemerintahan itu dibuka di mana? Di Lazio sekarang. Ya. Okey, dia mengasaskan pemerintahan di situ sampai nama dia? Aeneas ni, Aeneas. Sampai berganti-ganti 7 dekad, bukan 7 dekad, 7 generasi. Ada 2 adik-beradik. Okey, 2 adik-beradik yang namanya Numita dengan Amulus. Ini nak main sejarah Rom. Okey, Numita dengan Amulus ni 2 adik-beradik. Okey, mereka membuka satu penempatan. 2 beradik. Numita dengan Amulus ni
Numitor ni jadi king lah. Okay. Adik dia ni tikam belakang dia, maka dia dibuang negeri. Maka Amulus ni merintah. Sebab apa Amulus ni tikam belakang dia? Amulus ni dengki. Numitor ada anak, Amulus tak ada. So dia fikir nanti kalau dia mati, habislah nama dia. Abang aku akan ada anak, nanti kerajaan, anak-anak dia lah yang akan ambil kerajaan ni. Ada buat politik, daripada dulu ada lagi. Maka Amulus buat fitnah, Numitor kena buang negeri. Amulus perintah. Tapi anak Numitor duduk dalam tu lagi. Anak dia nama Rhea Silvia. Ya, Rhea Silvia. Okey, baik. Macam mana senang? Kalau. So, okey, ni Rhea Silvia ni. Rhea Silvia ini dijadikan perempuan gereja agar dia tak boleh beranak. Sebab dia tak mau keturunan daripada abang dia ni, Numitor ni. Rhea Silvia ni anak Numitor. Tapi akhirnya Rhea Silvia ni beranak juga. Cerita dia panjang lah. Dia berkata dia melakukan hubungan dengan Tuhan lah, apa dan merepek lah. Tapi anak dia kembar 2 orang. Seorang nama Romulus, kan? Romulus. Daripada nama Rom tu lah. Dia dapat kembar anak 2 orang, Romulus dengan Remus. Okay. Bila dapat anak, dia takut nanti anak dia itu dibunuh oleh pak saudara dia ni. Maka dia hanyutkan anak dia, Romulus dengan Remus ini, daripada kembang, buh dekat dalam peti, dihanyutkan dekat sungai. Cerita macam cerita Nabi Musa. Bila dihanyutkan dekat sungai, tersangkut dekat ranting pokok zaitun, maka dijumpailah 2 orang bayi ini, Romulus dengan Remus ini, oleh seekor serigala. Serigala inilah yang ambil belah dan susukan 2 orang ni. Serigala betina ni lah yang susukan 2 orang adik-beradik kembar ni. Serigala itu nama dia apa? Lupa. Sejarah kalau tuan-tuan tengok contoh putih dia sebut Lupa. Lupa tu serigala ni lah. Serigala yang susukan Romulus dengan Remus ni. Nah, serigala tu bentuk macam mana? Lambang AS Roma FC tu. Yang serigala atas tu, itulah Lupa. Lupa. Okey? Depa abadikan dalam duit sekalipun. Panjang cerita Rom ni. Tapi dia berkait dengan cerita ni, tuan nak cerita juga ni. Lepas tu tuan-tuan, cerita yang sangat panjang tapi saya ringkas cerita. Berlaku pergelutan antara depa dengan tok menakan depa ni. Depa pergi cari balik tok menakan depa. Tok saudara depa ni yang kata tadi nama apa? Amulus tu. Sampai menang, depa tok balik tok wan depa kat situ. Okey. Kemudian Romulus dengan Romulus dengan Remus ini bertengkar. Tengkarlah daripada 2 adik ni pun. Nampak? Kerana politik, 2 adik dia bertengkar. Akhirnya Romulus bunuh adik dia Remus dan membentuk kerajaan Rom pada tahun 509 sebelum Masihi. 753 sebelum Masihi. Lama dah kisah ni. Sampai tahun 509 Masihi barulah sistem monarki Rom musnah. Rom bertukar jadi republik pada tahun 509 sebelum Masihi. Baik. Sampai tahun 100 sebelum Masihi barulah ada Julius Caesar. Baik. Cerita yang sangat panjang tentang Julius Caesar. Tapi nak bagi tahu Julius Caesar ni, dia ni keturunan macam mana? Dia ni Julius Caesar ni dia keturunan dengan Romulus tu, tapi berlaku sedikit perbalahan yang akhirnya Julius Caesar ini dia dibuang negeri, duduk di Spanyol, diberi pangkat, tapi dia seolah-olah pengaruh dia tak mau wujud di Rom, dia diletak di Spanyol. Semasa dekat Spanyol, dia rapat dengan dia rapat dengan seorang lelaki nama Crassus. Okey? Baik. Ingat nama dia Crassus. Crassus ni orang politik. Orang politik ni duk biaya Julius Caesar ni sebab dia ni orang muda, pengaruh besar, pandai berlawan, tampan, ada pengaruh. So orang politik takkan biar orang macam ni. Maka tapi Julius Caesar ni dia banyak hutang. Crassus yang kata orang politik inilah yang duk bagi duit kat dia, duk lobby dia duit. Maka bila Julius Caesar balik ke Rom, dia ada masalah sebab berlaku Crassus musuh politik utama dia Pompey. Kota Pompey tu. Depa orang ni memang tak ngam, memang seteru politik. Pilihan raya negeri, dah lah ni saya reka lah. Pilihan raya ni nak bergaduh antara Crassus dengan Pompey ni. Masalah dia, Julius Caesar ni dia ada hubungan keluarga dengan Pompey. Tapi dia terhutang budi dengan Crassus. Apa dia buat? Perikatan Nasional lah. Dia gabung 3-3 orang ni.
Sedangkan mereka tiga ni ada masalah. Tu saya cerita juga malam ni tu. Sama lah Pakatan Rakyat pun kan. Mereka bukan ngam pun. Tapi kerana politik, mereka boleh gabung. Tetapi dalam hati masing-masing simpan. Agenda aku lain. Dia agenda dia lain. Tapi demi kuasa kita gabung pilasan. Ni saya cerita juga pasal kesan yang nak berlaku ni. Maka membentuklah pemerintahan triumvirate ataupun Trinity. Triumvirate ni pemerintahan 3 kepala. Yang pertama dekat Rom membentuk. Tapi lama kelamaan tak tahan lama sebab yalah bila agenda tak sama akan menyebabkan pergaduhan. Maka bergaduhlah. Okey? Panjang contohnya tu kan. Bergaduh pasal Pompey rasa dikhianati, dia pakat dengan pembangkang, serang Julius Caesar, buru. Bila Julius Caesar lawan balik, buru sampai ke Mesir. Bila di Mesir, Julius Caesar jatuh cinta dengan seorang perempuan Firaun nama Cleopatra. Itu yang ada sejarah Julius Caesar di Mesir tu. Panjang contoh ni tuan-tuan, tapi saya nak beritahu politiknya begitulah. Kemudian Julius Caesar ni ada seorang anak nama Octavian. Macam ni tuan, bagi bahasa mudah macam ni. Julius Caesar ada satu orang pengawal yang sangat setia dengan dia, Mark Antony. Dalam cerita museum apa? Night in the Museum tu, Mark Antony yang sangat setia dengan dia. Okay. Bila Julius Caesar pergi Mesir bercinta dengan Cleopatra, so dia beritahu kat Mark Antony, kalau aku mati, semua kedudukan aku, pengaruh aku, harta benda aku bagi dekat sama ada Octavian. Octavian ni anak Julius Caesar. Tapi bukan anak betul ya, anak angkat. Kalau Octavian ni mati, bagi dekat Brutus. Itu sejarah Brutus tu. Brutus ni anak kandung Julius Caesar. Tetapi luar nikah. Sebab tu Brutus ni hidup pengasingan. Kalau tuan-tuan baca sejarah Rom, Brutus yang bunuh Julius Caesar. Atau emang yang bunuh Julius Caesar. Itu yang keluar slogan yang terkenal dalam perbincangan sejarah. Kata Brutus, I love you dad, but I love Rome more. Saya sayang ayah, tapi saya sayang Rom lagi. Itu sebab bila Brutus bunuh pak dia tu. Okay. Apa tuan-tuan? Bila Julius Caesar mati, dia balik dan dia dibunuh. Brutus bunuh tu kan. Lepas tu berlaku pula pakatan yang kedua, iaitu antara Octavian, Mark Antony tadi tu dengan satu orang ahli politik, Lepidus. Bergabung membentuk Pakatan Rakyat yang kedua lah. 3 agenda yang tak sama, demi politik bersatu juga. Akhirnya bergaduh pula, bercerai lagi. Sampailah dalam tempoh yang sangat lama, sampai tahun setelah tahun 44 sebelum Masihi. Masa tu lah Julius Caesar ada lagi. Tapi tahun yang sama dia mati. Dia asaskan kalender Julian. Kalender dia tu lah, yang kita dah pakai sekarang ni. Tapi masa tu tahun lompat belum ada. Okay, tahun lompat tak ada lagi. Jadi tuan-tuan, dia buat kalender tu. Sebab masa tu yang orang pakai kalender Kepti dengan kalender China. Okay? Dia buat kalender Julian. Kemudian tahun 44 sebelum Masihi. Kemudian pada tahun 44 itu juga dia mati dibunuh. Mark Antony, Octavian anak angkat dia tu dan Lepidus bergabung membentuk kerajaan campuran baru. Bergaduh juga sebab kalau agenda tak sama, dasar tak sama, bergabunglah macam mana pun, insya-Allah bercerai juga. Baik, selalunya begitulah. Sejarah mana pun begitulah tuan-tuan. Amerika dengan Rusia pernah bersatu tuan-tuan, Perang Dunia Pertama kan. Akhirnya sekarang seteru yang sangat besar. Begitulah berlaku dalam suratan dunia ini. Okey, baik. Maka pada tahun 27 sebelum Masihi, Octavian ini dia hapuskan kedua-dua Mark Antony dengan Lepidus itu. Kawan dia sendiri, dia tikam belakang, dia buang 2 parti ini, dia naik sendiri dan dia isytihar diri dia king. Barulah membentuk monarki balik dekat Rom. Siapa raja pertama? Octavian ni lah. Tapi nama dia bila jadi king disebut sebagai Augustus Caesar. Octavian lah, same person. Dan masa tu lah dia tak puas hati. Dia kata, kenapa pak aku ada nama dalam kalender? Julius. Dulu nama lain, dulu nama Quill. Tukar buat Julius sebenarnya Julius Caesar. Sebab tu dia nak nama dia juga. Tu yang buat Augustus tu. Jadi bila buat lagu tu, kan mereka ambil kalender Julian ni berdasarkan matahari. Kiraan matahari tak sama. Bila lari hari, terpaksa ejah balik. Setiap 4 tahun kena ejah. Itu yang buat kalender tahun lompat tu. Setiap bulan 2 kena tambah 29 bulan. Sempena ketamakan seorang raja. Nak melekatkan nama dia dalam sejarah, kalender terpaksa berubah. 4 tahun sekali kena revise. Kesian siapa nak tahun lompat tu.
4 tahun sekali baru sambut birthday. Kan? Hanya kerana keinginan nafsu seseorang pemimpin yang nak nama dia dalam sejarah, tukar kalender pun tak apa. Maka membentuklah Rom sampai yang kita contoh sampai hari ni tu. Okey. Dia daripada proses yang panjang tu. Ingat tadi babi betina, kemudian serigala menyusu anak, kan? Punya panjang sampailah yang membentuk Rom yang sangat masyhur itu. Tetapi dalam kitab-kitab Melayu lama, bila kerajaan Melayu ada hubungan dengan Rom, itu bukan bermaksud Rom ini, itu bermaksud Uthmaniyah. Uthmaniyah, sebab tu ada orang petikai. Mana bukti Melayu dengan Uthmaniyah? Bukti dia kitab-kitab Rom yang bila mencontohkan bertemu Sultan-Sultan Melayu dengan Raja Rom, bukan Sultan Rom itu Sultan Orang Putih, Sultan Uthmaniyah. Sebab pada tahun 1453 Uthmaniyah jatuhkan Rom. So orang Melayu beranggapan depa ambil alih Rom, depa Raja Rom kan. Konstantinopel tu. Sebab tu depa kata pergi jumpa Raja Rom, tuan buka catatan tentang catatan hikayat Hang Tuah dan sebagainya. Bila kata depa pergi jumpa dengan Raja Rom, dekat Rom itu penuh dengan masjid. Takkan orang putih penuh masjid? Sampai puluhan ribu buah kubah. Itu menunjukkan Istanbul, Konstantinopel tu. Dan Raja Rom menghadiahkan meriam. Maksud Uthmaniyah yang hadiah meriam. Jadi saya sambung sikit lagi kosak berapa tadi? 35 kan. Maka nak beritahu, penyakit-penyakit politik ini melanda masyarakat daripada dulu sampai hari ini. Ya. Okey, selanjutnya Edward Gibbon menerangkan perumpamaan kerajaan Rom Timur itu bagaikan sebuah pohonan besar. Semua bangsa bernaung di bawah naungannya yang rendang, namun akhirnya kian hari kian susut hingga bagaikan sebuah pohon kecil yang kian hari makin bertambah kering dan mati. Sedangkan penulis buku History of the World pernah berkata, banyak kota-kota besar makin lama makin cepat merosot. Sedikit pun mereka tidak mampu untuk mengembalikan pada kejayaannya seperti semula. Hal itu menunjukkan betapa drastiknya kehancuran kerajaan Rom Timur pada masa keruntuhannya itu. Tuan-tuan, bila terlalu besar kerajaan itu, mereka takkan mampu nak kawal. Penyakit ini kena dekat Abbasiyah. Abbasiyah kan terlalu besar. Sampai ke dalam tempoh Abbasiyah dia naik berapa tu miliar tuan-tuan? Dalam tahun Umar bin Aziz 99 sampai 101 Hijrah. Kemudian 2-3 orang lagi. Baghdad 144 Hijrah kan. Dia kota Baghdad tu sendiri. Dia jatuh berapa ratus tahun. Zaman Abbasiyah itu muncul berapa banyak dinasti kecil di bawahnya. Mamluk, Saljuk, Fatimiyah, Aghlabiyah, Idrisiyah, Safari, Safawi, Sasanid, Samanid. Banyak ni. Abbasiyah masih ada, tapi dia tak mampu nak kawal dah. Sampai pada satu peringkat Abbasiyah itu tenggelam disebabkan munculnya kerajaan-kerajaan kecil ni yang lebih dominan berbanding Abbasiyah. Kerana bila dia terlalu besar, gemuk, dia tak mampu nak buat. Sebab tu kalau tuan-tuan nak menangkis pandangan ekstrim golongan minta maaf sebut Hizbut Tahrir, sebut nama tak pokok no. Yang sangat keras dalam mengkritik pemerintahan dan sebagainya ini, kita tak tahu dia pergi yang belah mana. Tetapi sebenarnya ulama dah bincang dah. Khilafah ini bolehkah berlaku satu tempat Islam, negara dunia Islam ada banyak khilafah, boleh ke tak? Benar ni ulama dah bincang dah. Ada sekumpulan ulama kata tak boleh. Khilafah cuma kena ada seorang saja. Tak boleh ada banyak khilafah. Kalau ada khalifah lain terbatal. Memang ada. Okey. Kalau saya sebut semisal 4 imam mazhab antara yang berpendapat ini. Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Malik dan beberapa tokoh yang awal. Tetapi ada juga pandangan yang mengatakan khilafah boleh banyak kerana faktor-faktor tempat terpisah jauh, komunikasi tak sama. Sebenarnya siapa yang betul? Dua-dua betul. Pandangan ini pandangan salaf, pandangan yang pertama ni, sebab dalam lingkungan itu kawasan yang redis yang tak bertambah besar, maka kena seorang lah. Tapi bila pandangan ulama-ulama semisal zaman Al-Imam Al-Ghazali, As-Subki dan kemudian yang mengatakan boleh sebab zaman itu dah terlalu besar kerajaan 2/3 dunia, maka takkan seorang tak mampu sampai. Maka kerana itulah para ulama dalam era itu mengatakan boleh banyak. Ya. Zaman sekarang wallahu taala alam, kalau kita nak qiyas kepada besarnya dunia ini, adanya dasar pemerintahan, adanya sempadan dan sebagainya, mungkin kita boleh katakan boleh, tak tahulah. Dia itu serahkan kepada orang yang pandai. Tapi nak bagi tahu, perbalahan itu tidak perlu sebenarnya. Perbezaan pendapat itu kalau kita lihat kepada sejarah balik, semuanya ada asasnya. No? Ada asasnya. Tuan-tuan, dalam perang salib ketiga,
1191 Masihi. Kan 1187 Islam menang, Salahuddin Al-Ayyubi. Masa 1191 datang berbondong-bondong kerajaan Jerman, Frederick Barbarossa, kerajaan England, Henry Pok dia, anak dia, Richard de Lionheart, kerajaan Perancis, King Philip kan. Saya tutup dengan ni lah. Barbarossa mati awal lagi sebab dia terburu-buru. Apa kata Barbarossa kepada dua orang kerajaan ni, Barbarossa Jerman? Dia dapat saja berita Baitul Maqdis jatuh ke tangan orang Islam, terus Barbarossa kata dekat Philip dengan Richard, jom pergi serang orang Islam. Philip dengan Richard, kita duduk dulu, bincang dulu, buka otak kerja, kan? Mesyuarat dulu. Order bihun berapa cukup. Tapi kata Barbarossa, hampa dua orang ni pengkhianat agama. Hampa tak cukup Kristian, hampa tak kuat Kristian. Ada penyakit dulu ni. Aku ni pejuang Kristian betul dia kata. Apa dok Khalid apa kena? Orang lagu tu pun ada. Maka Barbarossa kata aku tak peduli. Dia pergi terus tuan-tuan. Zaman itu depa duk di Eropah. Ni Eropah. Ni Baitul Maqdis sebagai bahasa mudah. Nak pi ke sini tak boleh sebab angin monsun tiup belah sini. Angin monsun tiup belah sini. Nak pi tak boleh. Tapi dia nak pi juga. Maka dia kata kepada tentera dia, kita pi ikut jalan darat. Berarak 150,000 orang tentera Jerman nak pi serang orang Islam Baitul Maqdis. Dan bila jalan darat orang bakal tengok, weh hebat ni. Di dalam kitab Israeliat ataupun kitab rujukan lama, Old Testament, memang sebut akan datang seorang pemimpin, ini dalam bahasa mereka, dalam agama mereka punya kepercayaan, akan datang seorang pemimpin yang akan pimpin tentera beriman, yang akan membebaskan Baitul Maqdis, dan dialah yang akan menjadi wasilah turunnya Nabi Isa, Jesus. Sebab Kristian faham Isa akan turun juga. Macam Imam Mahdi kan contoh ni kan. So mungkin dia sangka dia Imam Mahdi lah kot. Imam Mahdi versi Kristian. Sampai dekat satu sungai dekat Sisilia. Sungai tu tuan-tuan cerita dalam sejarah takat lutut ni. Tentera semua berhenti. Kata Barbarossa, kenapa nak berhenti? Jadi sungai tu sejuk, sungai sejuk. Katanya di timur Turki. Allah Ta'ala alam. Jadi kata Barbarossa, darat kita dah cross berapa ratus ribu batu setakat sungai tak ada masalah. Dia terjun tuan-tuan, dia tekik jantung, dia mati. Mati sia-sia. Raja Barbarossa mati lemas dalam sungai takat lutut. Itu sejarahnya. Bila dia mati, 150,000 orang tentera Jerman patah balik. Sebab apa? Sebab berjuang kerana pemimpin, bukan kerana agama. Pemimpin mati, patah balik. Rugi dah 150,000 orang, 1/3. Datang, kisah ringkaskan. Datang Philip dengan Richard mai. Ringkas cerita. Mereka menyerbu Acre. Acre ni kawasan bila Sultan Salahuddin bebaskan orang Kristian dekat Baitul Maqdis, mereka lari mai Acre. Dia pun membentuk tempat pula dekat Acre tu. Patutnya minta maaf. Patutnya terima kasih lah Sultan Salahuddin bebaskan. Dah, dia pun nak lawan pula, nak repeat ni Kristian. Sebab tu Tuhan kata walan tarda ankal yahudu walan nasara kan. Depa tak kata. Bebas depa pun depa tak nak terima kasih kan. Depa pakat pula di Acre, datang Philip, datang Richard. Philip ni, Raja Philip Perancis ni macam pak angkat kepada Raja Richard ni. Sebab Richard ni mak dia keturunan Perancis. Dan Richard ni boleh cakap Perancis, tak boleh cakap Inggeris. Walaupun dia Raja Inggeris. Richard boleh cakap Arab dan Perancis. Baik. Sangat rapat. Panggil ayah anda, anak anda. Maka Sultan Salahuddin mai. Bertekak, berbincang-bincang. Akhirnya, ringkas cerita tuan-tuan. Frederick ni kata, bukan Frederick. Raja Philip kata, aku nak balik Holy Cross. Salib suci yang orang Islam ambil. Mereka ada satu salib yang buat pada mah. Ada kata mah, ada kata kayu, tapi salib suci lah besar yang orang Islam ambil masa hampa jajah kami dulu. Sultan Salahuddin kata okey lah. Lambang pun. Lambang ni sensitif sehari luar ni. Logo pun kan. Sultan Salahuddin kata awak nak balik, ambil Sultan ni bagi balik salib dia tu. Okey. Maka bila bagi balik salib, maka Raja Philip kata urusan beta dah selesai. Beta dah berjaya mendapatkan balik salib. Raja Richard ni anak muda, parti muda kan. Dia kata, apa ni ayah anda? Orang nak main dapatkan balik Baitul Maqdis. Ni ayah nak kira logo ya. Kata Philip, dah ini pride kita. Kan? Maka Philip beritahu dekat Raja Richard, tak apalah. Beta nak balik Perancis dulu. At least kita dah dapat balik salib suci. Kita dah dapat kotak Acre ni. Sedangkan tujuan asal dia pun nak dapat balik Baitul Maqdis. Tapi dia bawa Philip. Dia kata tak apalah, dah berjaya dah. Salahuddin dah bagi balik salib ni. Maka Philip balik. Bila Philip balik Perancis, dua orang ni bergaduh lah, perang lah, lama tuan-tuan.
1189, 1190, 1191, 1192, 1193. Proses ni panjang lah pasal dah lajak saya takut nak cerita, takut jadi panjang. Tapi nak bagi tahu, dalam proses pertempuran ini sentiasa ada kebaikan yang ditonjolkan oleh kedua-dua pihak. Disebut dalam sejarah King Richard ini, dia sampai buntu dah. Dia nak nikahkan adik dia. Adik dia ni nama Joanna. Nak nikahkan dengan adik Sultan Salahuddin Al-Ayyubi, nama Al-Adl. Al-Adl ni adik Sultan Salahuddin. Rapat dengan Richard dalam perang tu rapat. Akhirnya Richard kata, mainlah nikah dengan adikku, kita tubuhkan kerajaan campuran. Dalam Baitul Maqdis ini ada Kristian, ada Islam. Maka Al-Adil balik tanya abang dia, Sultan Salahuddin, abang, dia nak suruh nikah dengan adik dia, abang, on tak on? Sultan Salahuddin kata, tak boleh kot. Dia kata, abang, aku putih kot. Kan? Maka Sultan Salahuddin kata, macam mana? Nak nikah ke mana? Dia Kristian. Maka Al-Adil pergi jumpa dengan Richard balik bagi tahu macam mana agama tak sama. Maka Richard kata, masuk Kristian. Tak ada masalah. Richard ni dia orang politik. Dia tak peduli. Dia tak masuk Kristian lah. Al-Adil kata, tak mungkin aku murtad tinggalkan agama aku. Tak ada masalah. Richard kata, sah, aku suruh dia masuk Islam. Nampak? Richard dia tak heran. Janji kerajaan nombor 1. Orang politik. Agama nombor 2. Ya? Maka dia suruh adik dia masuk Islam. Joanna ni pula nak jadi cerita. Dia kuat agama. Kalau tidak, takkan dia main daripada England ikut orang lelaki main ke Baitul Maqdis. Dia kuat agama. Dia tak mau. Akhirnya tak jadi kahwin. Lepas tu bincanglah banyak cara ni. Sebab sama kuat. Imbang kena sama kuat. Sampai satu tahap, tuan-tuan, dah tak boleh buat apa dah. Sampai satu tahap, Abu Ja'far Syekhul Imad cerita dalam riwayat ini, Ibnu Asir record, Ibnu Kasir nukil dalam Bidayah Nihayah kata, sampai satu malam tu saya dengan Sultan Salahuddin Ayyubi termenung dua orang dalam bilik dia. Termenung, air mata keluar membasahi janggut putih Raja Salahuddin. Termenung nak buat lagu mana ni? Richard terlalu kuat. Sedangkan Richard dekat sana pun dekat camp Kristian termenung juga. Nak buat lagu mana? Salahuddin terlalu kuat. Sebenarnya sama kuat. Kata Syekhul Imad, sampai lama sangat termenung tak ada jawapan. Hanya kami berdua. Maka Sultan Salahuddin kata kat saya, Abu Ja'far, pilih balik tidur. Saya pun balik ke kamar saya. Elok saya nak letak kepala dekat bantai dengan azan subuh Masjid Al-Aqsa. Kan Islam dah pegang masa tu. Saya pun bergegas bangun nak pergi ke bilik Sultan Salahuddin. Nak gerak dia subuh. Saya sampai bilik dia. Dia telah ready dengan wuduk atas sejadah. Dia tunggu saya. Maknanya Sultan Salahuddin tak tidur. 2 minggu dia fikir masalah ni. Dia menangis doa kepada Allah Ta'ala. Maka Raja Syekhul Imad Abu Ja'far Syaibahuddin kata, kita dah ni tuanku, kita sedekah lah. Sedekah seorang-seorang. Bukan sedekah yang kerajaan bagi ni. Yang setengah-setengah ni. Sebab kita tawasul dengan amalan sedekah ni. Mudah-mudahan Allah Ta'ala terima. Maka Sultan Salahuddin mula bersedekah. Sedekah ni, Sultan Salahuddin suka sedekah. Bukan kata tak suka sedekah. Tapi nak beritahu yang sedekah dengan niat tawasul ni. Sedekah ni, ya Allah, dengan sedekah aku ini bantulah kami. Macam tu lah. Sedekah seorang-seorang. Sikit-sikit setengah-setengah ni. Maka tuan-tuan, kuasa Allah, ini dalam fakta sejarah rujukan orang putih dan Arab. Kuasa Allah Ta'ala, Raja Richard jatuh sakit. Semua orang tahu kisah ni. Dia demam, gering dan jatuh sakit, tak boleh bangun. Itu yang kisah terkenal. Bila Sultan Salahuddin tahu cerita ni, Sultan Salahuddin hantar doktor DP kan. Tapi tuan-tuan, buka sejarah versi barat, cerita kenapa Raja Richard jatuh sakit. Tuan-tuan ingat tak ayahanda tadi tu? Raja Philip. Dia kata nak balik Perancis kan. Rupanya dia balik Perancis, dia siapkan tentera, dia pergi serang England. Dia pergi serang tahta Henry ni, Richard ni, punya jahat tu. Tu Kristian sama Kristian. Dia kata, Richard duduk balik di Baitul Maqdis, masa ni lah peluang aku. Sabun di bilik mandi lah. Kan? Kawan ni duduk kalut dengan Salahuddin. Aku balik Eropah, dia pergi kacau kawasan Richard di England. Richard tak boleh percaya. Orang yang dianggap mentor dah dalam politik, orang yang dia sayang macam ayah dia, khianati dia, demam dia. Bila dia demam, Islam tak ambil kesempatan pergi bunuh dia, tapi Islam hantar doktor pergi ubati dia. Tersentuh hati Richard. Ringkas cerita, Richard bincang dengan Sultan Salahuddin dalam perjanjian Rumelia 1193. Dia kata, Allah ni macam ni lah tuanku, saya orang Kristian, saya tak mau kacau dah Baitul Maqdis ni. Saya tak mau main usik dah. Tetapi boleh tak bagi orang Kristian masuk untuk semayang, untuk beribadat, untuk ziarah? Sultan Salahuddin kata, Kristian boleh masuk selagi mana tak bawa senjata. Nak semayang pun boleh, nak buat gereja pun tak ada masalah.
Tapi kota ini kami punya. Okey. Maka termeterailah perjanjian itu sampailah tahun 47 bila mana Israel masuk balik, habis Palestin. Maka kuasa, jasa yang sangat besar yang dilakukan oleh seorang pemimpin ini, Sultan Salahuddin Al-Ayyubi. Ya, kalau tak ada dia atas dunia ni, mungkin kita tak dapat tengok bendera Palestin. Dialah yang membuka jalan untuk Palestin itu jadi milik kita. Kalau Allah Ta'ala tidak lahirkan Salahuddin Al-Ayyubi atas dunia ini, kemungkinan setelah Kristian menjajah kita 1099, tak ada tentera Islam dah yang bangkit menumpaskan mereka semula. Sampai hari ni kita akan tengok Palestin milik orang Kristian. Sebab tu kita katakan, bukan Tuhan hadiahkan Baitul Maqdis kepada Salahuddin, tetapi Tuhan hadiahkan Salahuddin kepada kita. Jasa baginda terlalu besar. Salahuddin Al-Ayyubi, tokoh, sultan, raja, panglima yang disayangi orang Islam, dikasihi orang Kristian. Kehebatan dia. Dia sudah tidak ada lagi dan tak tahulah apakah akan bangkit the next Salahuddin di dalam masa-masa akan datang. Kita akan sambung bulan depan insya-Allah. Keadaan agama dan ekonomi di Mesir di masa pemerintahan kerajaan Rom Timur. Ini dia nak pergi fokus lagi. Di Mesir pula macam mana? Lagi menarik pasal dia berkait dengan Sungai Nil dan sebagainya insya-Allah. Wallahu taala alam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa ifdal mursalin wa ilhamul malaikatil muqarrabin wa ahdina fi hidayatil arifin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'al jamana hadza jama'an marhuma wa tafarraqna min ba'dihi tafarraqan ma'suma wa la taj'al lana fila wa la ma'na wa la man tabi'una syaqiyyan al maqtuda wa la mahruma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.